Dia pula nak caplok negara. Dan berjaya akhirnya. Kesultanan Mamluk tu berjaya jadi khalifah dan dia jatuhkan kerajaan, dia jadi raja. Salah satu raja yang terkenal Al-Malik Mansur Qalawun. Abad 1220 lahir, meninggal 1290 Masihi. Maknanya 700 tahun silam. Ini sejarah seperti itu. Zaman dia Al-Malik Al-Mansur Qalawun, dia kirim salah satu dia punya panglima perang. Panglima perang dia bernama siapa tadi itu? Saifuddin Falih Al-Mansuri. Kau pergi ke Eropah, bawa hadiah, persembahkan hadiah daripada Khalifah Mansur Qalawun. Hadiahkan kepada maharaja Eropah ni, kasih kat raja. Maka bawalah panglima itu hadiah tersebut. Jumpa raja Eropah, dia cakap, ini daripada khalifah saya, hadiahkan kepada kamu. Setelah terima hadiah tersebut, fa arsalani Malikul Gharab ila Malikul Faranji fi syafa'atin faqabilaha. Raja Eropah pun seronok dapat hadiah, gembira. Tak apa. Ni saya ni ada barang, kau tolong hantar ke Perancis, ke Toledo dan lain-lain. Itu sepupu sepapat saya tu. Tolong hantarkan barang ni. Betul tak? Bawa lah barang daripada Raja Eropah pergi ke Alfonso punya cucu. Yang duk pegang apa tu? Kosobah emas itu. Sampai situ. Bila sampai di situ, jumpa maharaja tersebut. Jumpa Alfonso. Alfonso cakap, "Hai panglima perang orang Islam, saya rasa kamu jangan buru-buru balik. Kamu duduklah menjadi tetamu negara. Dikasihkanlah istana untuk berehat berhari-hari. Bila sampai waktu nak balik, minta izin." Kata Raja Alfonso, jangan balik. Saya nak kasih kamu satu benda yang special punya." "Apa benda yang special tu?" kata dia. Dia tanya. Ini dia. Fa akhraja lahu sunduqan musaffahan bi dhahabin fa akhraja minhu miqlamata dhahab fa akhraja minha kitaban qad zalat aktsaru hurufihi wa qad iltasaqat alaihi khirfatu haririn fa qala hadza kitabu nabiyyikum ila jaddi qaisar. Apa kata raja Perancis tersebut? Dia keluarkan satu peti yang berlapis dengan emas. Daripada peti dia buka peti. Tengok ada wadah pen. Maknanya tabung lah, macam tabung saya tu. Pen pun disalut dengan emas. Dia keluarkan daripada situ segulung surat yang dibalut oleh kain sutera. Kain sutera, buka dengan indah, cantik. Tengok. Apa kata Saifuddin Falih Al-Mansuri? Aku tengok, oh, di atas surat tersebut banyak huruf-hurufnya dah hilang. Ya, maklumlah dah berapa tahun tu daripada Rasulullah 600 wafat. Ni abad 13. Berapa tu? 600 tahun ni. Abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 600 tahun surat tu. Dibukakan ni, tunjuk. Tengok surat Nabi dah usang sangat. Sampai tulisan-tulisan banyak yang melekat hilang. Kenapa? Menempel dengan kain sutera yang membalut surat tersebut. Apa kata raja tersebut? Wahai panglima Islam, yang kau tengok ni apa dia? Ini adalah surat daripada Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada moyang kami Kaisar Hercules. Ketahuilah mazilna natawarathuhu ilal an. Kami daripada zaman berzaman, generasi demi generasi mewarisi surat ini. Daripada anak ke cucu pergi ke cicit terus ke bawah. Sampai hari ini, kata raja tersebut. Dan ketahuilah wahai panglima Islam Saifuddin Falih Al-Mansuri. Wa awsana aba'una annahu madama hadzal kitab 'indana la yazalul mulku fina. Nenek moyang kami pesan, siapa saja yang jadi maharaja, siapa saja yang jadi raja, kalau dia jaga elok-elok surat ini, dia jaga betul-betul warisan ini, selagi surat itu ada pada tangan mereka, selagi itu kerajaan akan kekal bersama mereka, tak akan roboh. Tak akan. Ini pesan nenek moyang dia, orang kafir semua ni. Orang-orang Kristian, raja-raja Rom, raja-raja Kristian semua. Asal jaga elok-elok surat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadir, tahu tak ada benda yang lebih hebat daripada surat Nabi? Ada benda yang lebih berkah daripada surat Nabi, iaitu apa dia? Risalah Rasulullah. Al-Quranul Karim. Al-Quran ini jauh lebih hebat daripada surat Rasulullah kirim kepada Kaisar. Sebab apa? Sebab dalam surat Rasulullah kirim kepada Kaisar, hanya satu ayat saja yang Rasulullah sebut, Al-Quran. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima unzila ilaikum. Betul tak? Yang Rasulullah SAW suruh bersepakat dengan agama kita. An la na'budu illallah wa
wala nusyriku bihi syai'an. Betul kan? Satu ayat dia Rasulullah terus sebut. Tapi berkahnya kerajaan Eropah tak tombang-tombang kerana mereka mewarisi surat Nabi. Lah bagaimana kita kalau mewarisi Quran, duk simpan elok-elok Quran, duk hafal Quran dalam diri kita, duk amalkan Quran. Sebab kalau ada anak, cucu, ada 10 orang cucu, satu orang mesti jadi hafiz Quran. Jangan biarkan berlalu cucu kita 20 orang cucu tapi seorang pun tak hafiz Quran. Ini rugi besar. Kerana dikatakan Allah SWT tidak akan yu'adzib qalban wa'al Quran. Innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Quran. Allah SWT tidak akan mengazab hati jiwa manusia yang menghafal Quran. Tidak akan diazab. Malaikat tak akan berani nak seksa orang yang hafal Quran. Bahkan orang yang hafal Quran boleh bagi syafaat kepada saudara mara, kepada nenek moyang dia semua. Kerana itu tentu kita boleh berfikir sendiri. Kalau raja-raja Eropah saja boleh hebat, boleh mengekalkan kekuasaannya kerana mewarisi dengan baik surat Rasulullah, bagaimana kita umat tidak akan jaya kalau kita menjaga dengan baik warisan Rasulullah daripada nenek moyang kita, daripada ulama kita. Inilah dia Quran ini yang begitu hebatnya. Okey. Apa kata dia? Fanahnu nahfazuhu ghayatal hifzi wa nu'azzimuhu. Maka kami menjaga surat ini dengan sebaik-baik penjagaan. Dan kami mengagungkan surat ini wa naktumuhu anin nasara. Tapi apa dia? Kami rahsiakan benda ini daripada rakyat jelata, daripada orang-orang Kristian yang lain. Liyadumal mulku fina, supaya kerajaan itu kekal bersama kami. Ini orang kafir. Dia simpan, dia tahu ni kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tak ceritalah kepada rakyat jelata bahawasanya negara menyimpan warisan surat Rasulullah SAW, supaya orang Kristian tidak berpatah balik daripada agama Kristian masuk kepada agama Islam. Sebab mereka boleh tahu, oh selama ini kenapa kerajaan Rom boleh hebat ya, kenapa Perancis, Spain boleh hebat ya, oh sebab mereka mewarisi surat Nabi Muhammad SAW. Bermakna itu apa dia? Tanda benarnya agama Islam. Akhirnya pindah ramai-ramai ke agama Islam. Tu yang dia orang tak nak tu. Tapi kalau semua pindah ke agama Islam, akhirnya raja dah tak jadi raja lagi dah. Dah jadi rakyat jelata. Sebab semua berkiblat kepada kerajaan Bani Abbasiyah, kerajaan Bani Umayyah. Dia dah jadi bukan raja, jadi governor saja. Itu dia orang tak mau tu. Cintakan pangkat walaupun tahu kebenaran. Orang kalau pun tahu kebenaran, tapi kalau hubbud dunia, cinta dunia melampau-lampau, memang tidak akan dapat hidayat. Sebab Nabi SAW pesan baik-baik kat kita. Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia, dia bukan dosa. Dia induk, kepala segala dosa. Hubbud dunya ra'su. Bukan dosa, cinta dunia ni. Bukan dosa. Generalnya dosa. Maharajanya dosa tu, cinta dunia tu. Sallallahal-azim. Kan itu kita kena belajar baik-baik. Berusaha masing-masing, berdoa baik-baik sama Allah supaya hubbud dunia tidak menguasai diri kita. Jatuhnya kerajaan Islam tidak lain dan tidak bukan kerana hubbud dunia. Masing-masing gilakan pangkat, masing-masing gilakan pengaruh, gilakan kekayaan, gilakan wanita dan lain-lain. Kerana itu Islam melemah dan sebangsanya. Seperti itu. Sebab kita kena berusaha macam mana supaya tidak cinta dunia. Boleh cinta dunia, tapi jangan sampai cinta dunia mengalahkan kehidupan kita, melebihi segala-galanya. Caranya macam mana? Kena belajar tasawuf. Juga kita tasawuf kena ngaji banyak-banyak. Kena selalu duduk-duduk dengan orang-orang soleh, orang-orang yang zuhud, supaya sedikit sebanyak cinta dunia yang melampau-lampau dalam hati kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena banyak mendengar cerita tentang akhirat supaya kita lebih mencintai akhirat daripada mencintai dunia ini. Selesaikan masalah keyakinan. Kalau kita tak yakin tentang akhirat, tak yakin tentang syurga, tak yakin tentang neraka, macam mana kita akan mampu menghilangkan sifat cinta dunia? Sedangkan dunia ni pasti semua orang akan cinta. Bagaimana tidak cinta? Sebab nampak depan mata. Nampak handphone kan tak ni? Bandingkan handphone ente cuba. Mana ente cinta lagi? Betul? Cinta ni lagi kan? Tentulah kenapa nampak depan mata. Kerana itu kalau cinta dunia ni tak payah belajar. Tak payah ajarkan anak-anak kamu supaya cinta dunia. Automatik dengan sendirinya dia akan laduni, dia akan faham, automatik dia akan cinta dunia. Tapi yang paling penting cinta akhirat. Kenapa orang susah nak cinta akhirat? Cinta akhirat melebihi cinta dunia susah. Kenapa? Kerana akhirat tak nampak. Dia tidak terlihat oleh mata kepala kita, tapi kita boleh melihat akhirat dengan nurul basirah, dengan mata hati. Bila mata hati kita dah melihat akhirat, insya-Allah kita tahu akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairun laka
minal ula. Kita baca dalam surah Wadduha. Allah bagi tahu, sungguh demi Allah, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Tapi kenapa kita tidak mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia? Karena kita tak pernah melihat akhirat. Sudahlah mata kepala kita tak pernah pun nampak syurga, tak pernah pun nampak akan pahala Allah, tak pernah pun nampak akan bidadari dan lain-lain. Mata hati kita pun tak pernah melihat hal itu. Tapi kalau mata kita, mata kepala tak melihat akhirat, mata hati melihat, insya-Allah cinta akhirat akan bersemi dalam kalbu kita, bahkan terkadang melebihi daripada kita mencintai dunia ini. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama-ulama. Karena itu kena banyak cinta tentang akhirat, belajar tauhid, belajar hukum akal untuk meyakini tentang adanya syurga, meyakini tentang alam-alam gaib yang disabdakan oleh Nabi dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya, rezekikan anda semua hubbullah wa hubbur rasulillah wa hubbul akhirah. Allah jadikan cinta akhirat melebihi cinta dunia dalam hati kita. Allah sembuhkan hati kita daripada cinta dunia, ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.